Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama yang diberi ialah Auni Zulaika binti Muhammad Riyad. Hari ini, saya akan mengupaskan tentang tajuk hedonisme. Di sini, saya telah sediakan kandungan-kandungan yang sebentar nanti kita akan bincangkan. Okey, yang pertama sekali, pengenalan tentang hedonisme. Yang kedua, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang terkenal. Yang ketiga, langkah untuk mengatasi isu hedonisme ini. Dan yang keempat, pendapat saya sendiri tentang isu ini. Seterusnya, kita akan mengulas tentang pengenalan hedonisme. Hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimumkan keseronokan adalah perkara yang terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia di alam ini. Istilah hedonisme ini merupakan cantuman daripada dua perkataan Greek Yunani iaitu hedon dan juga isma. Hedon bermaksud keseronokan dan kesenangan, manakala isma digunakan di akhir ayat yang berusulkan ideologi. Ianya biasa digunakan oleh falsafah-falsafah dan juga tokoh-tokoh politik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hedonisme didefinisikan sebagai pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Fahaman ini telah didukung oleh Aristippus yang merupakan salah seorang murid falsafah Yunani yang terkenal iaitu Socrates. Budaya hedonisme mampu menjadi ejen penghakis amalan tradisi dalam sesuatu budaya. Sebagai contoh, melalui media hiburan yang dibawa dari barat, generasi muda telah didedahkan dengan alat pertuturan yang kasar, gaya pemakaian yang menjolok mata dan cara pergaulan yang bebas. Laporan Sinar Harian 2013 menjelaskan terdapat pelbagai punca budaya hedonisme ini menular dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sebagai sebuah masyarakat, semua pihak harus mengambil berat tentang isu ini kerana hedonisme telah menjajah dan menghanyutkan pemikiran serta menindas masyarakat dalam semua peringkat umur, terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja. Melalui perkembangan media massa, hedonisme ini dapat menular ke negara ini dengan begitu pantas dan mudah. Secara umumnya, hedonisme ini boleh dianggap sebagai neokolonialisme yang dikhususkan sebagai serangan kepada generasi muda oleh pihak barat. Pelbagai konsep dan cara hidup seperti cara hidup minum arak, melepak, mengunjungi pesta hiburan, seks bebas, parti liar serta budaya-budaya negatif yang lain. Secara umumnya, hedonisme mementingkan kepuasan nafsu semata-mata tanpa mewujudkan sebarang panduan atau batasan tertentu terutamanya ajaran agama. Seterusnya, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang terkenal. Syed Yusof Al-Qaradawi merupakan tokoh utama dunia Islam yang terkenal dengan usahanya untuk merapatkan ajaran Islam tradisional dengan cabaran moden. Melalui fatwa, tulisan dan ucapannya, beliau cuba mengimbangi kepatuhan kepada ajaran agama dan keterbukaan terhadap perubahan zaman, walaupun ini kadang-kadang menimbulkan kontroversi. Menurut Al-Qaradawi, walaupun golongan hippies yang pada awalnya muncul sebagai kumpulan antisosial kerana bosan dengan keseluruhan peribadi dan gangguan pembangunan dan kemodenan, mereka telah tersesat dalam gejala-gejala yang tidak bermoral seperti minum arak, berjudi, seks bebas, mengarah dadah dan yang paling bahaya dan merosakkan akidah adalah menolak agama. Rosaknya minda remaja merupakan satu kejayaan bagi pihak musuh. Seterusnya, langkah-langkah bagi mengatasi hedonisme. Dapat beberapa langkah bagi mengatasi hedonisme ini, dan antaranya ialah mendapatkan pendidikan nilai dan etika. Melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai moral, etika dan spiritual, pendidikan ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah, dalam keluarga atau lingkungan sosial. Seterusnya, menanamkan rasa tanggungjawab. Memerangi hedonisme juga memerlukan disiplin yang tinggi dalam menjalankan rutin yang berguna. Disiplin ini melibatkan pengurusan masa yang baik dan menetapkan matlamat jangka panjang. Dan akhir sekali, mengubah lingkungan sosial. Persekitaran yang menyokong gaya hidup hedonik
ataupun keseronokan yang boleh mempengaruhi seseorang. Bagi mengatasi masalah ini, seorang individu itu bolehlah menyertai komuniti yang mempunyai nilai rohani, etika dan sosial yang lebih positif dan menghadkan penggunaan media sosial. Sekarang, saya akan menyatakan pendapat saya tentang isu ini. Oleh kerana hedonisme dianggap memberikan keutamaan kepada keseronokan peribadi daripada segala-galanya, pandangan tentangnya selalunya negatif dari segi agama, etika dan sosial. Sesetengah orang sebaliknya melihatnya sebagai naluri alami manusia untuk mencari kebahagiaan yang hanya perlu dikawal supaya ia tidak membawa kepada tindakan merosakkan. Saya percaya bahawa menjalani gaya hidup yang seimbang di mana keseronokan dicari dalam konteks moral dan spiritual yang lebih tinggi adalah cara hidup yang lebih baik dan berguna untuk hidup. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.